السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Imami wal Ma'mum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imamnya. Situ ya. Hukum serentak dengan imam telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas. Ada kalanya iaitu wajib, iaitu serentak ni, iaitu wajib bagi mereka yang tidak dapat menghabiskan Fatihah selepas imam habis surah Fatihah dan imam baca surah, kita tidak dapat, makmum ni tak boleh habiskan. Kalau dia habiskan juga baca surah Fatihah, barangkali dia tertinggal dua rukun yang panjang. Maka bagi mereka sedemikian rupa, wajib ianya membaca surah Fatihah serentak dengan imam. Imam baca Fatihah, dia pun baca Fatihah. Imam waladdallin, dia pun habis waladdallin. Amin, sama-sama amin. Bagi mereka yang bermasalah, ataupun disebabkan imam baca terlampau laju, bila baca surah terlampau cepat menyebabkan makmum yang di belakang ni tidak sempat menghabiskan surah Fatihah. Dalam keadaan sedemikian rupa, naik rakaat yang kedua nanti baca surah Fatihah sama dengan imam serentak. Imam baca jahar, kita pun sama ikut dengan dia, tapi bukanlah kita baca jahar, kita ikut sama-sama bacaan imam tersebut. Yang kedua, hukumnya sunat, iaitu serentak amin dengan imam adalah hukumnya sunat. Dan makruh, ini yang kita nak masuk pembahasan tentang makruh. Apabila makmum serentak mengerjakan rukuk atau sujud atau lain daripada keduanya, itu apabila makmum serentak di sudut perbuatan dengan imam. Ini dibahaskan iaitu serentak di sudut perbuatan. Serentak di sudut bacaan, ianya adalah hukumnya harus, iaitu serentak bacaan kita dengan imam. Kita sebagai makmum, imam baca subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, memang serentak. Hukumnya tidak jadi makruh. Dan ada kalanya hukumnya adalah makruh, iaitu serentak perbuatan di sudut perbuatan. Dari sudut perbuatan, dari sudut bacaan tidak menjadi makruh dan tidak menyebabkan membatalkan sembahyang. Contoh, perbuatan kita sama dengan imam, iaitu i'tidal, tapi imam tak baca doa kunut, kita baca doa kunut, sama-sama i'tidal. Imam tidak baca doa kunut, tapi kita baca doa kunut. Berlakunya perbezaan, ianya tidak membatalkan sembahyang. Kenapa? Kerana perbuatannya sama, iaitu berdiri, hanya bacaan saja tak sama. Imam contohnya tak baca doa kunut,
kita di belakang baca doa kunut yang paling pendek, Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Imam tak baca doa kunut, kita baca doa kunut pendek. Rabbi ighfirli fa innaka ghafur. Allahumma arhamni fa innaka rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Imam pun sujud, kita pun sujud. Maka perbuatan kita membatalkan? Tidak batal. Sebab sama di sudut perbuatan. Hanya bacaan yang berbeza. Ini bagi orang yang semayang di negara yang mana imamnya bukan bermazhab al-Imam Syafi'i, maka bacalah kunut yang paling pendek, apa-apa kunut yang berbentuk doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ataupun Allahumma ighfirli ya ghafur. Mesti ada berbentuk doa dan juga memuji Allah. Allahumma arhamni fa in ya rahim. Allahumma arhamni, memberi maksud ya Allah rahmatilah aku, dan puji Allah engkaulah rahim. Maka ada berdoa dan juga ada puji. Kemudian ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya yang berlaku dalam keadaan kita berdiri betul ketika i'tidal. Itu tak jadi makruh, tak jadi makruh sebab perbuatan sama. Dan tidak akan jadi batal. Ini yang kita nak bahas ni ialah perbuatan. Ialah perbuatan. Daripada rukun-rukun fi'li, apapun jenis rukun fi'li, sama ada berdiri ataupun sama ada ianya sujud ataupun sebagainya, iaitu kedua-dua ini daripada rukun fi'li dengan imam tidak batas semayangnya, itu hanya makruh jua perbuatan itu. Apa sebab makruh? Kita nak hukumkan dia makruh ke tak makruh, mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Setiap kita nak hukumkan dia makruh, hukum asal tidak ada berlaku makruh. Kemudian kita nak hukumkan dia makruh, mesti ada dalil. Setiap makruh yang mendatang hukumnya mesti ada dalil. Setiap haram yang mendatang mesti hukumnya ada dalil. Haram yang asal memang tak payah tanya dalil. Contohnya daging babi haram, tak payah tanya kenapa pula, apa sebab daging babi tu haram, tak payah tanya. Oh kerana ada kuman lah apa semua, tak boleh bahas. Sebab itu haram tu memang nyata dalam Quran. Arak tu haram, ya haram. Walaupun dihilangkan alkohol dia pun, dia tetap haram. Tak perlu nak tanya oh sebab dia ada alkohol atau apa. Tak, haram tetap haram. Kerana haram zati nama dia. Adapun haram yang mendatang memerlukan kepada dalil. Hukumnya tidak haram, kita hukumkan dia haram. Sebab apa haram? Kerana dia memudaratkan. Sebab apa dia haram? Kerana menyebabkan ianya membahayakan kepada orang lain. Oleh sebab itu haram ni dinamakan haram yang mendatang, iaitu al-haramul aradi nama dia. Begitu juga makruh. Hukum asal dalam semayang ni tak ada makruh. Macam mana boleh jadi makruh? Kerana ada dalil. Kerana dalil. Mana dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza raka'a farka'u." Idza raka'al imamu farka'u. Artinya apabila imam rukuk, maka hendaklah kamu rukuk. Ulama membahaskan dari sudut huruf fa. Huruf fa. Fa ni macam-macam maksud. Ada fa memberi maksud mengiringi, dan juga fa ni fa yang mengiringi dan fa yang memberi maksud tertib. Dinamakan fa'ut ta'qib wa tertib. Ada fa yang memberi maksud penghuraian. Fa ni dinamakan fa tafsiliyah. Ada fa ni memberi maksud fa tafri', fa yang memberi maksud cabang. Maka hukum contohnya dia syarat sah sembahyang ialah menghadap kiblat. Maka tak sah sembahyang sekiranya seseorang tersebut membelakangi kiblat. Maka fa ni nama fa cabang. Cabang kalau dia membelakangi kiblat, apa hukum? Batal. Ni fa ni nama dia fa utafrid. Ada fa dinamakan fa fasihah.
dan macam-macam nama fa ni. Sehingga ulama karang satu kitab khusus tentang cerita bab fa. Di antara syair paling masyhur, al-fa'u lit-tafri' in ja'an ma qaddamuhu illatan lillahi fal aqsu ta'lil mahma fasihatun fi jawabi syartin muqaddarin. Fa'u tafri', fa'u tafsil, fa'u fasihah. Ini dibahas dalam bahasa Arab. Jadi berdasarkan hadis ni ulama bahas kenapa jadi boleh makruh? Ada fa, ada huruf fa tu. Idza rakal imam farka'u. Maknanya selepas imam sempurna rukuk baru kamu rukuk. Kerana ia adalah mengiringi. Imam buat dulu baru kita buat. Dan huruf dan selepas fa ini ialah fi'il amar. Fi'il amar ni menunjukkan hukumnya adalah sama ada hukumnya wajib. Ada yang menghukumkan perbuatan suruhan ini menunjukkan wajib. Tidak boleh kita rukuk melainkan selepas imam rukuk. Kalau kita rukuk dengan sengaja sedangkan imam belum rukuk, boleh membawa kepada batal. Sebab hadis menyebut farka'u ialah satu suruhan. Bila nak rukuk mesti lepas imam rukuk. Selepas imam rukuk timbul satu permasalahan kalau serentak rukuk. Hadis ini menyebut apabila imam telah rukuk maka rukuk. Sekarang ni serentak rukuk. Maka di antara wajib dengan sunat. Iaitu wajib iaitu selepas imam rukuk baru rukuk. Begitu. Sunatnya iaitu selepas imam rukuk ini habis sempurna baru kita rukuk. Kalau serentak maka di antara dua ini ulama hukumkan makruh. Ulama hukumkan jadi makruh. Apabila imam rukuk maka hendaklah kamu rukuk. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan, kena ingat tu perbuatan, bukan perkataan. Perkataan Fatihah serentak dengan imam ataupun bacaan-bacaan di dalam semayang, ianya tidak membatalkan semayang kecuali takbiratul ihram serentak dengan imam. Bacaan tapi tak boleh serentak dengan imam, batal semayang. Sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbaral imamu fakabbiru. Apabila imam sudah takbir baru iringi takbir kamu. Karena ada hadis tadi menyebutkan bahawa sesungguhnya takbir ihram tidak boleh serentak dengan imam. Kalau serentak batal semayang. Walaupun disebut di sini perbuatan, dikecualikan dalam bab takbiratul ihram. Apabila serentak takbiratul ihram dengan imam maka batal semayangnya. Maka hendaklah kamu, dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan semayang, tidaklah hasil baginya fadilat berjamaah, seperti mana berkata Imamul Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imamul Rafi'i rahimahullahu ta'ala telah menyebut bahawa sesungguhnya barang siapa yang serentak hukumnya adalah menyebabkan hilanglah fadilat semayang berjemaah. Al-Imamul Rafi'i rahimahullahu ta'ala seorang ulama yang terkenal di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Di antara kitab beliau Al-Imamul Rafi'i iaitu Al-Muharrar. Muharrar merupakan ringkas daripada kitab Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Imamul Rafi'i. Al-Imamul Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imamul Rafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau adalah mengikut aliran Khurasaniyun, iaitu anak murid Imam Syafi'i ramai. Anak murid Al-Imam Syafi'i ramai. Ada yang pergi ke Khurasan ataupun dinamakan mazhab Al-Marawizah, nama dia. Mazhab Khurasaniyun, di antara ulama yang terkenal Al-Imam Al-Mas'udi. Adapun Imam Nawawi, dia adalah mengikut aliran mazhab Al-Baghdadiyun ataupun Iraqiyun. Kelebihan mengikut mazhab ataupun aliran Baghdadiyun, semua ni anak murid Imam Syafi'i belaka. Anak murid Imam Syafi'i ni ramai, bertaburan seluruh dunia. Ada iaitu di Iraq,
dan ada yang pulang ke Khurasan. Maka membentuk satu mazhab di Khurasan. Yang mazhab Syafi'i juga. Yang Baghdad ni juga anak murid juga membentukkan satu mazhab mengikut aliran mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kelebihan mazhab mengikut aliran al-Baghdadiyun ataupun Iraqiyun ini, dia berdasarkan dalil. Itu sebab baca kita Imam Nawawi ada dalil. Setiap perbuatan ni Quran hadis, Quran hadis. Ini kita Imam Nawawi. Manakala Khurasaniyun ini dia di sudut karangan banyak, dan juga mengikut Khurasaniyun ini juga mereka ini dia sudut hujjah, dia berhujjah. Ini dalil, ini hujjah, ini hujjah, ini hujjah. Ini adalah kebanyakan daripada Khurasaniyun nama dia. Khurasaniyun. Di antara yang cenderung kepada aliran Khurasaniyun ialah al-Imam Rafi'i rahimahullahu taala. Di antara kitab beliau Al-Muharrar, di antara kitab beliau yang terkenal Asy-Syarhul Kabir atau masyhur dengan Fathul Aziz, dan seterusnya Asy-Syarhus Shaghir li Imam Rafi'i rahimahullahu taala. Dan berkata al-Imam Rafi'i rahimahullahu taala dan Ibnu Rif'ah, kerana ia menyalahi imam. Ibnu Rif'ah ini seorang ulama yang terkenal juga di kalangan mazhab kita al-Imam Syafi'i, mengarang kitab yang terkenal iaitu Kifayatun Nabih fi Syarhit Tanbih, iaitu kitab yang mensyarahkan kitab At-Tanbih li Imam Syirazi rahimahullahu taala. Jadi mereka ini berhujah sebab apa hilang fadilat jemaah? Sembahyang berjemaah sah, sembahyang berjemaah tetap sah, tapi hilang fadilat berjemaah. Kenapa? Kerana mereka ini sama perbuatan dengan imam. Sebab apa dia hilang fadilat? Kerana menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dihujahkan oleh al-Imam Rafi'i rahimahullahu taala dan juga al-Imam yang terkenal Ibnu Rif'ah radhiyallahu an. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan kias atas yang tersebut itu, jika sama makmum dengan imam masa qiyam, tidaklah hasil fadilat berjemaah kerana melakukan perbuatan makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam. Dia bagi contoh yang boleh menghilangkan fadilat berjemaah, iaitu seperti sama-sama berdiri. Bila berdiri ni sebaris dengan tu imam, sebaris dengan tu imam. Mana kita dengan tu imam sama sebelah. Hukumnya adalah hilanglah fadilat. Jadi ulama Khurasaniyun ini dia hebat dari sudut berhujjah. Apa dalil yang menyatakan bahawa serentak perbuatan dengan imam ini makruh? Perbuatan. Jadi al-Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala cenderung dengan mazhab Khurasaniyun ini, iaitu aliran Khurasaniyun yang juga merupakan anak-anak murid Imam Syafi'i. Berhujjah perbuatan. Ya, saya bagi hujjah perbuatan. Sama-sama berdiri, imam pun berdiri, makmum berdiri, sama. Ini perbuatan. Sepatutnya imam ke hadapan, dia sama. Apa hukum? Sepakat kata makruh. Makruh. Sama ada daripada Iraqiyun ataupun daripada Khurasaniyun kata makruh. Kalau begitu sama-sama hukumnya makruh, hilang fadilat berjemaah. Maka dikiaskan juga seperti yang lain. Kalau rukuk itu sama, sujud pun sama, duduk antara dua sujud pun sama, makruh, hilang fadilat jemaah. Ini hujjah yang dikemukakan oleh Ibnu Rif'ah dan juga Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala, dan diperingatkan oleh ulama kita mazhab al-Imam Syafi'i dalam bab ini. Sama siapa yang semayang yang mana perbuatan makmum ini mendahului perbuatan makmum ini mendahului imam, boleh membatalkan semayang. Contoh,
Disebut oleh Imam Syafi'i, ulama Syafi'i, "Lau qama al-imamu minas sujud wa makatha al-ma'mumu fihi wa taqaddamat rukbatahu al-mu'tamadu alaihima ala aqibil imami batalat salatuhu." Apabila makmum dengan imam ni dia berdiri terlampau hampir. Ini imam, makmum gini. Bila makmum ini sujud, makmum pun sujud. Makmum dalam keadaan begitu, imam kepalanya memang kehadapan daripada makmum. Memang kehadapan daripada makmum. Tapi bila imam bangun daripada sujud, makmum pun bangun sujud dan duduk istirahat. Maka dia duduk istirahat. Imam berdiri, imam berdiri. Imam berdiri. Makmum lututnya melebihi tumit imam. Lutut makmum melebihi tumit imam. Jadi ada ulama kita Syafi'i menyebut batalat salatuhu, batal semayangnya. Sebab apa batal semayang? Sebab lutut makmum melebihi tumit imam. Melebihi tumit imam. Oleh sebab itu, fal yuharrir zalika. Kena ambil jaga bab ni. Ini pandangan yang pertama dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini yang disebut dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, Syekh yang terkenal Syekh Abdul Rahman Habib Abdul Rahman Ba'lawi rahimahullahu ta'ala. Walaupun pandangan ini disebut oleh Syekh Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala, innal ibrata bil aqibi mutlaqan, yang diambil kira ialah berdasarkan tumit. Kalau tumit makmum itu di belakang tak sama dengan imam, bermakna dia tidak mendahului imam. Walau bagaimanapun, kerana ada dua pandangan di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka kita hendaklah berhati-hati. Maka hendaklah kita berhati-hati. Kalau boleh, kalau imam bangun daripada sujud, lutut kita ni jangan mendahului daripada tumit imam. Hendaklah semayang ni memang belakang, jangan terlampau hampir dengan imam. Kalau ianya sama, jadi makruh. Kalau telah terdahulu, disebut dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, boleh jadi batal. Walaupun Syekh Ibn Qasim tidak bersetuju. Ada benda setuju tak setuju ni, ini pandangan ulama. Kita sebagai orang awam mengambil pendekatan iaitu lebih berhati-hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan kias atas yang tersebut, jika sama makmum dengan imam masa qiyam, tidaklah hasil fadilat berjamaah, kerana melakukan perkara makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam, dan sekurang-kurang tumit makmum terbelakang sedikit daripada tumit imam. Ini dia ambil pandangan iaitu dari sudut tumit. Dari sudut tumit. Sekiranya kita dah semayang sekarang ni, kita datang lewat, maka dapat satu rakaat bersama imam pada sembahyang fardu subuh. Imam memberi salam, kemudian makmum yang tak sempurna rakaat ni pun bangun. Bangun. Bolehkah di antara makmum ini sama sekarang ni serentak? Semua tumit sama. Sebab nak menyempurnakan rakaat yang baki. Bolehkah di antara makmum-makmum ni dia pergi ke belakang, iaitu melangkah ke belakang dalam keadaan berniat melantik di antara jemaah ni jadi imam? Saya perjelaskan. Sekarang imam dah beri salam, makmum bangun. Bila ramai makmum ni bangun, dia tengok, oh Ustaz Syukuri ada. Jadi anak-anak murid ni, dia mengundur ke belakang, bertujuan nak ikut Ustaz Syukuri. Tadi sama ni, sekarang ni nak niat nak ikut Ustaz Syukuri, jadi imam. Jadi imam. Mana bila anak murid yang belakang ni, dia mengundur belakang, saya pun perasan, saya berniat jadi imam, makmum ni
yang berniat jadi makmum. Berniat jadi makmum. Tadi dia tak jadi makmum sebab imam dah beri salam. Sepatut masing-masing sempurnakan. Tapi nak kekalkan juga sembahyang berjemaah. Boleh ke tak boleh? Ulama kita Syafi'i yang menyebut, sallamal imamu, imam beri salam, faqama masbuqun, bangun yang masbuk. Imam dah beri salam, makmum masbuk pun bangun. Faqtada bihi akharu, maka mengikut makmum yang masbuk ini akan imam yang lain. Akan imam yang lain. Aw masbuqun faqtada ba'duhum bi ba'din. Tadi yang pertama makmum yang masbuk ni, dia tengok ada pula jemaah depan tu semayang, dia tukar niat ikut pula jemaah tu. Itu satu masalah. Ataupun sama-sama yang masbuk ni mengikut di antara salah seorang di antara mereka. Mana lantik dia jadi imam lah. Niat jadi makmum, oh ni diangkat menjadi imam, mereka pun iaitu mengundur ke belakang. Ataupun cakap orang kita Melayu, ghostan. Ghostan ni tak ada bahasa Inggeris. Ghostan tak ada dalam bahasa Inggeris. Reverse ada, ghostan tak ada. Jadi mengundur ke belakang. Mengundur ke belakang. Apa hukumnya? Sahha. Hukumnya sah. Fi ghairil jumu'ati. Jumaat tak boleh. Jumaat tak boleh. Jumaat tak boleh. Jadi contohnya Jumaat bila kata tak boleh, kita kata biarlah tu imam, biarlah orang ada mang imam habis tu ada makmum belakang dapat satu rakaat, nanti kita ikut dia. Kemudian ada pula makmum belakang ni dapat satu rakaat, mana dapat Jumaat, ikut lama sampai sembahyang asar. Boleh tak? Tak boleh. Jumhur ulama Syafi'i kata tak boleh, walaupun ada dalam kitab Furu'ul Masail membahaskan perkara yang terpencil dalam pembahasan di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Apa hukumnya? Ma'al karahati, tapi makruh. Sebab apa makruh? Al-mufawwitati li fadilatil jama'ati, kerana luputnya fadilat jemaah. Sabar jemaah tapi tak dapat fadilat jemaah. Sabar jemaah tapi tak dapat pahala berjemaah. Contohnya ada orang buat begitu, bila tengok ada tuan guru, mereka pun contohnya mengundur ke belakang, makna melantik tuan guru ni jadi imam. Tuan guru pun tengok bahawa muridnya pun mengundur ke belakang, dia berniat jadi imam, orang ni pun niat jadi makmum. Sebab apa dia makruh? Dah hilang fadilat berjemaah, kerana tidak bolehlah orang yang terkemudian pahalanya menyalahi imam yang asal. Ya, imam asal dapat pahala jadi imam. Makmum ni dia asalnya jadi makmum, kemudian dia boleh dapat pula pahala jadi imam pula balik. Berapa pahala dia? Dialah juga dapat pahala jadi makmum, dia juga dapat pahala jadi imam. Dan makmum ni pula menyalahi pula pahala makmum yang asal. Makmum yang asal dapat berjemaah dengan satu imam, dapat pahala. Yang makmum lagi satu ni, dua imam dia dapat. Dua imam dapat. Oleh sebab itu sepakat ulama Syafi'i menyatakan sah tetapi makruh. Ini yang disebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tapi kalaulah contohnya ada kita mendapati mereka melakukan sedemikian rupa, hukumnya adalah sah sembahyang. Sah sembahyang tetapi meluputkan pahala berjemaah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Permasalahan yang ke 19 pula. 19. Jika makmum memberi salam serentak dengan imam. Ini permasalahan seterusnya. Makmum memberi salam serentak dengan imam. Maka masalah ini ada dua wajah. Masalah ini ada dua wajah. Bila sebut dua wajah, ia memberi maksud ada dua pandangan di kalangan ulama kita Syafi'i. Apabila disebut dua qaul, ada dua pandangan di sisi Imam Syafi'i. Di sisi Imam Syafi'i. Kalau disebut wajah, bukan makna muka di situ.
disebut wajah, iaitu pandangan ulama-ulama Syafi'i. Bila disebut qaul, pendapat, itu ialah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Makna di antara ulama-ulama Syafi'i berbeza pandangan dari sudut ini. Berbeza pandangan. Iaitu ada dua pendapat di kalangan ulama kita Syafi'i. Di dalam beberapa buah kitab ulama Khurasaniyun. Ini yang saya sebut Khurasaniyun. Yang disebut juga sebagai Al-Mawari, iaitu daripada Al-Imam Al-Marwazi. Daripada Al-Imam Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, yang ianya adalah telah membentuk satu kumpulan di Khurasaniyun nama dia. Dia Khurasaniyun, disebut sebagai Marawizah nama dia. Marawizah. Di antara yang mengikutnya iaitu Syekh Muhammad Abdullah Yusuf Naisaburi, atau ma'ruf dengan Juwaini, Al-Qadhi Husain Ibn Muhammad Marwazi. Di antaranya Abu Ali Sinji. Di antaranya Al-Imam Al-Mas'udi. Jadi Khurasaniyun dengan Baghdadiyun ini, dia ada banyak benda yang tidak sama. Oleh sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i, kita kena gabungkan dua ni. Kalau kita baca kitab Imam Nawawi, dia cenderung pada iaitu cenderung kepada Iraqiyun. Tetapi kalau kita tengok Khurasaniyun, dia pun juga ada dalil. Contoh, Khurasaniyun mazhab Syafi'i juga. Mereka mengaji dengan Imam Syafi'i. Di antara yang paling hebat iaitu Al-Imam Al-Marwazi, sehingga disebut Marawizah, diambil nama beliau. Contohnya menyentuh isteri, suami isteri, batal ke wuduk ataupun tidak. Al-Imam Al-Mas'udi kata tidak batal. Bersetubuh pun boleh, takkan sentuh pun boleh jadi batal. Kalau orang lain disentuh kerana ditakuti membawa syahwat, membangkitkan. Tapi suami isteri ni kalau kita kata ambil uduk, boleh membatalkan uduk bila bersentuh tanpa berlapik. Macam mana suami isteri bila selepas ambil uduk nak tidur bersama? Kita selalu orang nasihatkan, tuan-tuan syekh, hebat-hebat tuan guru, kata apabila kita nak tidur, tidurlah ada uduk. Macam mana nak tidur ada uduk? Kalau kita ada uduk, isteri pun ada uduk, waktu kita sama-sama nak tidur ni, kadang-kadang pegang tangan, kan? Kalau batal, pergi ambil lagi wuduk. Nak suruh suami isteri pakai glove, pakai sarung tangan, suami pun pakai sarung tangan. Ataupun isteri pakai sarung tangan, suami tak pakai, pegang-pegang mana tak batal. Kemudian pakai stokin. Kalau tengah panas-panas sekarang ni pakai stokin, berkurat terus. Jadi hujah di kalangan Khurasaniyun ni, hujah akalnya kuat, sebab dia pandai berhujah, pandai berhujah. Kalau kita pakai dalam bab ini membatalkan, apa akan jadi suami isteri ni yang tidur bersama? Kalau tidur bersama, sudah pastilah, sudah pasti dua-dua ni tak ada wuduk. Hujah akal. Jadi Imam Mas'udi kata suami isteri tak batal wuduk. Ini bukan Wahabi, ini pandangan Imam Syafi'i juga, yang dibawa oleh Al-Imam Al-Marwazi, telah membentuk satu kumpulan dinamakan Marawizah di Khurasaniyun. Khurasaniyun. Untuk kita mengambil seimbang dua pandangan, masyhur dalam negara kita ini pakai pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ialah Iraqiyun, ialah berhujjah bahawa batal uduk. Jadi kalau suami isteri ni selalu tidur jauh-jauh, tak lama lah, tak lama kan. Mula berangin, lama tak lama lah. Adakah itu yang terbaik, ataupun pandangan Imam Mas'udi juga memberi hujjah yang kukuh? Bersetubuh pun boleh, takkan pegang pun boleh bawa batal pula, kan? Yang batalnya bersetubuh. Ini pandangan. Untuk kita mengambil keseimbangan, Al-Iraqiyun juga mempunyai hujjah yang dimasukkan dalam Quran, aula mastumun nisa, iaitu sentuh.
sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamasuhum biaidihim. Kalimah falamasu, lamasa ini makna sentuh dengan tangan. Au lamastumun nisa, ayat Quran apa? Falamasuhu biaidihim. Mana kalimah lamasa ni ialah sentuh. Mana kalau bersentuh ialah batal wudu, bukan makna bersubuh. Ini Iraqiyun. Jadi macam ni lah. Nak semayang, kalau nak semayang, tak payahlah sentuh-sentuh isteri. Nak tidur, kalau tersentuh, pakailah pandangan Khurasaniyun, tak batal. Kita ambil pertengahan. Nak semayang, itu terlebih baik kita ada wudu. Tak payahlah nak semayang pergi cium-cium isteri. Nabi SAW cium Aisyah ni, kita tak tahu cara cium macam mana. Cium mana naik nafsu ataupun cium macam mana, tak pasti. Bila benda tak pasti, kita nak semayang, tak payahlah sentuh-sentuh. Tapi kalau nak tidur, sentuh pun tak batal, mengikut pandangan Khurasaniyun. Oleh sebab itu, dalam bab mazhab Imam Syafi'i, kena baca, kena mendalami dua. Jangan kita hanya membaca kitab Imam Nawawi Iraqiyun, Imam Rafi'i Khurasaniyun, Al-Imam contohnya dalam kitab Al-Bayan karangan Al-Imam Imrani, Imam Imrani Abu Khair Al-Imrani, dia dua sekali dia masuk. Khurasaniyun pun dia masuk, Iraqiyun juga dia masuk. Sebagaimana dalam kitab kita ni baru kita dengar Khurasaniyun. Oleh sebab itu mereka yang nak cuba memperlekehkan mazhab Imam Syafi'i, kita tanya dia, habis dah kitab Imam Syafi'i yang tak baca? Ni orang sekarang ni Imam Syafi'i siapa? Ini dah, kita tanya ustaz, berapa kitab Imam Syafi'i yang tak dah baca? Adakah ustaz baca mengikut Iraqiyun ataupun Khurasaniyun? Wah, dia kata anda tak tahu. Tak tahu, jangan cerita mazhab Syafi'i. Jangan cerita mazhab Imam Syafi'i. Perlu mendalami mazhab Syafi'i sedetail-detailnya. Saya ingat guru saya dulu, Syekh Farid, Dr. Farid, masih lagi ada di Azhar. Saya nak belajar mazhab yang lain. Mula-mula saya kata saya nak belajar mazhab, 4 mazhab. Dia suruh saya belajar mazhab Imam Syafi'i dulu. Mana dalami mazhab Imam Syafi'i, baru mendalami mazhab yang lain. Ini mazhab Imam Syafi'i pun terapung, nak pergi mazhab yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, setelah merujuk dalam kitab Khurasaniyun, dan wajah yang terlebih asah daripada keduanya, iaitu tidak batas semayangnya bersalahan jika serentak pada takbiratul ihram. Cuba tengok ni, serentak takbiratul ihram memang batas semayang, sebab menyalahi hadis Nabi SAW. Bersalahan jika serentaknya pada takbiratul ihram, maka semayang tidak sah mengikut qaul yang sahih. Dan jika sekiranya kita berkata tidak batal, tetapi luput fadilat jamaah kerana menyalahi imam. Ulama Syafi'i membahaskan dalam bab ini, kalau kita jadi makmum dan kita ini masbuk, masa bilakah kita nak bangun? Adakah selepas imam memberi salam pertama ataupun selepas imam memberi salam kedua? Ulama-ulama Syafi'i menyebut adalah sunatnya selepas imam memberi salam yang kedua, iaitu salam kedua. Kerana apa? Kerana imam belum habis lagi semayang. Imam salam pertama rukun, kan? Tapi imam niat dia lagi semayang. Dan apabila imam salam kedua, baru betul dah, barulah sempurna. Imam dah habis semayang, kita bangun, sama ada kita berniat menyempurnakan semayang seorang diri ataupun tak berniat pun, kita sah semayang, sebab hubungan kita dengan imam dah tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi.
Kita niat ke tak niat sambung rakaat, kita niat seorang diri ke tak berniat pun, hukum dia semayang sah. Sebab hubungan dengan imam kita dah tak ada dah. Tetapi kalau imam memberi salam yang pertama, salam pertama, imam masih lagi dalam semayang, kedudukan kita ini masih lagi jadi makmum. Sebab imam belum habis semayang, maka hendaklah kita berniat, iaitu tidak mengikut imam. Tidak mengikut imam. Ini yang paling baik, sunat kita berniat tidak mengikut imam. Ada yang mengatakan wajib berniat tidak mengikut imam, kerana kalau kita tidak berniat tidak mengikut imam, maka kita telah menyalahi perbuatan kita berdiri sedangkan imam masih lagi dalam semayang. Imam masih dalam semayang. Adalah terlebih baik sunatnya bangunnya makmum selepas imam beri salam yang kedua. Apa hujah ulama kita? Sebab imam masih lagi dalam semayang, belum habis lagi imam. Tetapi kalau imam belum sempurna memberi salam, dia bangun dalam keadaan tidak berniat, imam assalam, dia pun terus bangun. Kalau dia bangun tanpa ada berniat bercerai dengan imam, batal semayang. Batal semayang. Ini perlu ingat. Jadi adalah terlebih baik disebut semua dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i. Dia kena baca kitab mazhab Syafi'i. Kita bukan dengar ustaz ni cakap, ustaz ni cakap, ustaz ni cakap, tak ada dalil. Tanya ustaz ni kata khilaf. Kalau kata khilaf mana dalil? Ulama Syafi'i bahas, imam masih jadi imam. Selagi mana imam belum lagi memberi salam yang kedua, kedudukan dia masih imam lagi. Dia masih lagi dalam semayang. Macam mana imam masih lagi dalam semayang? Kita menjadi makmum berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu sebagai ikutan kita. Imam habis salam baru boleh kita bangun. Kenapa pula imam baru salam pertama, dia ada salam lagi kedua, kita dah bangun terlebih awal? Ini hujjah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu sunat kita menunggu selesai imam memberi salam kedua, barulah bangun menyempurnakan rakaat yang baki. Saya bagikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama kita mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Apabila makmum memberi salam sebelum imam, imam belum beri salam, makmum dah beri salam dulu. Ada dua sini, sama ada kerana keuzuran ataupun tanpa keuzuran. Sebab makmum ni dah tak tahan nak terkentut. Menahan kentut dalam semayang hukumnya makruh. Sebab dia bukan khusyuk kerana Allah, tapi khusyuk tahan kentut. Tahan. Khusyuk dia tahan kentut, bukan kerana Allah. Oleh sebab itu makruh. Makruh menahan kencing, makruh menahan nak buang air besar. Semua ni makruh ketika semayang kalau kita tahan, kecuali kadang waktu terlampau hampir nak habis. Jadi tahan tu jadi wajib pula. Dia keadaan ni berubah-ubah keadaan. Jadi contohnya sekarang ni, imam tak beri salam lagi. Kawan ni nak rasa nak terkentut dah. Kalau tunggu juga imam beri salam, batal semayang dah. Pot keluar habis. Dia pun beri salam kerana uzur, itu hukum lain. Tapi kenalah dia berniat bercerai dengan imam. Oh, lama sangat imam ni, apa lagi dia baca ni? Dia pun niat tak mau ikut imam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mana mufaraqah? Mufaraqah nama dia. Maka hendaklah ditilik jika perbuatannya itu dengan sebab uzur. Uzur yang saya sebutkan tadi, tidaklah batal semayang dia. Kalau ada uzur tak batal. Dan di antara uzur itu, imam memanjangkan sangat bacaannya. Itu dia tak mau ikut imam dah, panjang. Dia baca apa ni, Rabbi fili maqaddam tu dah 2 kali aku ulang, tak habis-habis juga dia. Banyak kali dah ulang, tak habis. Dia dah tak tahan dah. Boleh, ini ada uzur.
Atau imam meninggalkan sunat-sunat yang dikehendaki dengan sengaja, seperti imam meninggalkan tasyahud awal. Imam meninggalkan tasyahud awal, jadi dia duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ni sunat abad. Imam bangun itu rukun. Dena juga baca tasyahud awal. Kalau nak meneruskan juga bacaan tasyahud awal, maka hendaklah dimufaraqah dengan imam. Mufaraqah. Dia kata aku tak mau semayang tak sempurna, jadi dimufaraqah. Ya, apabila dimufaraqah, nanti dia semayang, dia sempurnakan rakaat dia sendiri, dan dia beri salam terlebih awal daripada imam yang sebenar. Dan kunut, contoh kunut, imam tak baca dua kunut, dia baca kunut panjang-panjang, dan ada di mufaraqah, dia tak mau ikut imam, dia jadi sempurnakan semayang, dan tentu dia beri salam ataupun beri salam terlebih awal imam ataupun terlambat daripada imam, atau bacaan surah dan sebagainya. Dan jika ia berbuat dengan sebab uzur, maka ada dua pendapat, seperti mana juga mufaraqah tanpa uzur, maka lebih asah daripada keduanya, tidak batal semayang. Kalau dia ada niat mufaraqah, tak batal semayang, tapi hilang fadilat berjemaah tanpa ada uzur. Apa hujah ulama kita Syafi'i? Contohnya ni tentera Islam. Ini semua bala tentera Islam. Orang Islam ni bersungguh-sungguh berjuang mempertahankan negara Islam, melawan dengan musuh ni. Bila ada sama hamba Allah seorang ni tengah-tengah berlawan ni, dia patah semangat. Kemudian dia pun lari. Mula-mula dia lah di hadapan, tetapi dia patah semangat, dia lari. Aku tak berani. Dia patah. Dan bala tentera yang ada sekarang ni meneruskan perjuangan. Alhamdulillah, bala tentera Islam menang dan mendapat harta rampasan. Banyak harta rampasan. Adakah orang yang berjuang separuh tadi boleh dapat harta rampasan? Sepakat ulama kata tak boleh, sebab dia sekat jalan. Dia kata aku mula-mula jangan, aku sungguh-sungguh. Takkan aku bersikap tak dapat? Aku mula-mula dia tak dapat. Ulama kata tak dapat. Hukum PK tak dapat sebab sekat jalan. Kamu tidak sampai kepada penghujung berjuang, maka harta ghanimah kau tak dapat. Maka bandingan inilah disebut oleh ulama dalam sembahyang berjemaah. Mula-mula berjuang sembahyang jemaah, tiba-tiba kita pun keluar daripada jemaah. Adakah dapat fadilat berjemaah sekadar itu, ataupun memang tak dapat pahala berjemaah? Ini panjang pembahasan. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum, ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qulu raja'na bi kulli khairin واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا ودي ليخضر منك عودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي ذبت من الحجر والصدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا
بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.